dengan adanya kuasa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun bukan seorang ahli politik, Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala berhijrah ke Madinah. Dan apabila berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka di situ golongan yang ada di sana daripada kalangan Aus dan Khazraj disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya menjadi satu golongan muhajirin yang menjadi golongan teramai di Madinah. Ini semua Nabi diatur secara tadbir Rabbani oleh Allah Ta'ala. Allah tu bukan Nabi duduk dekat Mekah, duk rancang. Yang tahun kita buat begini. Begini. Kita dapatkan dulu Madinah, lepas habis kita dapat Madinah, kita dapatkan Mekah. Itu pemikiran ahli politik. Jangan kita melihat Nabi seperti itu. Nabi tak berfikir seperti itu. Tetapi Nabi hanya berfikir bagaimana menyampaikan perintah Allah. Dan Allah Ta'ala melengkapkan perjalanan dakwah Nabi itu dengan semua asbab yang menjayakan dakwah. Dan daripada asbab itu ialah kuasa dan kerajaan. Bukannya Nabi duduk di Mekah fikir, lepas kita dapat Madinah, kita tawan Mekah. Lepas kita dapat tawan Mekah, kita serang keliling. Daripada Mekah ni, kita kuasai Jaziratul Arab. Dah kuasai Jaziratul Arab, kita kuasai Rom dan Parsi. Tidak. Nabi bukan berfikir sebagai seorang ahli politik. Bahkan Nabi pernah menidakkan baginda sebagai seorang pemimpin politik. Apabila seorang wanita yang agak ada ikhtilal, ada masalah dengan otaknya. Dia nak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nak jumpa di mana? Nak jumpa Nabi. Dia pergi ke rumah Nabi. Nabi keluar tengok dia. Nabi kata, apa pasal tak beritahu saja? Panggil saja saya ketika berada di jalanan. Panggil saja saya. Aku bukan seorang raja. Aku bukan seorang raja. Aku ni hanya hamba Allah yang makan makanan yang macam kamu makan juga. Aku ni orang biasa macam kamu saja. Yang makan macam yang kamu makan. Aku bukannya raja. Sehingga kamu begitu rasa takut. Sampai kamu begitu sekali sampai ke rumah aku. Nak berjumpa dengan aku. Segan nak panggil ketika aku berada di jalan. Nabi menegaskan bahawa dia seorang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dia bukan seorang raja yang ingin dilihat dan dilayan dan dikenal sebagai raja. Mengekalkan pandang arah kita kepada Nabi sebagai Rasul itu wajib dipertahankan. Wajib dipertegaskan. Kerana itu adalah pangkat yang sangat mulia yang menzahirkan kepada kita tanggungjawab kita sebagai pengikut baginda di dalam mengikuti ajaran-ajaran baginda itu secara yang sempurna dengan berlandaskan hablum minallah. Kemudian setelah cerita dalam soal muamalat, dalam soal yang berkaitan tentang syariat, yang berkaitan tentang syariat permakanan di sini, makan yang halal. Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata permusuhannya kepada kamu. Sebut tentang syaitan sebagai musuh yang nyata. Jangan kita mengambil syaitan sebagai ikutan. Macam mana kita ambil syaitan sebagai ikutan? Iaitu kita melepaskan nafsu jiwa kita ini dengan mengikut was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Jadi syaitan bisikkan kepada kita perkara-perkara yang menyalahi perintah Allah. Lalu kita biarkan. Kita tidak mempertahankan nafsu kita. Kita tak pertahankan dia, tak kunci dia, tak ikat dia, tak rantai dia. Dengan berpandu dan bertolongkan kepada ilmu pengetahuan dan cara berfikir, akal yang waras, bahawa perbuatan mengikut syaitan itu membawa kerugian. Kita tak lawan, tak ada usaha dari sudut itu. Kita ikutkan
maka ni dia panggil ittiba' khutuwatus syaitan, mengikut langkah-langkah syaitan. Ahli politik tak bercakap tentang masalah. Dia tak cakap. Ahli politik di zaman ini yang terikut-ikut dengan politik secara barat, yang tidak mengikuti betul-betul apa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tegur masalah ni ikut syaitan, dia kata, entah ni apa benda ni? Entah ni bercakap. Kenyanyuk entah ni, kata dia. Silat-silat dia kata kita nyanyuk, kata dia. Orang bak politik entah pergi bercakap bak syaitan ni apa pasal? Bak politik entah bercakap bak jaga hati ni apa pasal? Dia tak mahu dicampur adukkan dua perkara itu. Sedangkan di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pemisahan antara dua perkara itu, kerana Nabi itu mengajarkan agar dibangunkan soal-soal syariat berlandaskan akidah dan adab kehambaan yang tinggi kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok dalam ayat surah Al-Baqarah, sebelum datangnya ayat yang menyentuh tentang syariat makanan ini, disebut dulu tentang ayat mengenai tauhid. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa la ilaha illa, bersambungan dia. Allahumma salli. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhiril ayah. Tuhan tegaskan, wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yang tunggal. Jadi sambungan ayat dia, saya ni lupa sambungan ayat dia. Lepas tu Allah menerangkan dalil wahdaniyah, dalil ketuhanan Allah, ketauhidannya. Selepas menerangkan dalil ketauhidannya, cerita pula tentang syariat yang berkaitan tentang soal makan. Dia tak ada pemisahan. Ni yang kita kena belajar sebagai orang mukmin, supaya kita bercakap tentang siasah, kita bercakap tentang politik, kita bercakap sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cakap kita itu sebagai ibadah dan perjuangan kita sebagai ibadah di dalam menarik manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah. Tak ada pemisahan. Jadi politik, kalau kita sebut sampai ada kata-kata yang keluar, apa ni munajat, doa. Kita nak bincang tentang strategi. Strategi yang penting. Fikir tentang strategi. Bab munajat dan doa ni benda ni suruh ke ustaz-ustaz, lebay-lebay kampung sudahlah. Tapi yang bercakap di depan, bercakap tentang siasah, jangan sentuh bab-bab munajat ni, kurang menarik. Ini saya sebut untuk mengingatkan supaya dalam soal agama jangan berwenang-wenang. Kerana agama iaitu Islam mempunyai panduan yang jelas, berpandukan nas Al-Quran dan hadis tentang bagaimanakah kedudukan siasah dan politik itu yang hendak dilaksanakan di dalam Islam ini. Saya nak sebut sikit. Dalam ayat yang menceritakan tentang peperangan di antara Talut dan Jalut. Ini ayat Quran ya. Tentang peperangan antara Talut dan Jalut. Tuan-tuan ingat tak? Bila dia minta supaya dilantik seorang raja, pemimpin dalam peperangan. Allah Ta'ala melantik siapa? Talut. Talut Malika. Lantik dia sebagai raja. Untuk memimpin dalam peperangan. Bani Israel tak setuju. Kerana Talut ini didapati seorang yang tidak mempunyai kekayaan. Dan bukan daripada keturunan yang mulia. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan bahawa Talut ini diberi keistimewaan oleh Allah. Dengan diberikan kepada dia tubuh yang kuat, yang diperlukan di dalam peperangan. Dan diberikan kepada dia ilmu. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi saya nak sebut yang ketiga ni. Yang selalu diulas orang, ialah daripada sudut ilmu
dan kekuatan. Dia panggil al-quwah. Sama ada kekuatan fizikal atau kekuatan ilmu atau kekuatan daripada sudut kepakaran dalam bidang-bidang masing-masing. Tetapi disebut di situ wa min ayati, daripada tanda-tanda kerajaannya. Apa dia Allah Taala sebut? Iaitu